Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ahsin khuluqana wa afsah alsinatana wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kita sambung muka surat 251. Muka surat 251 pada tajuk perkara-perkara yang makruh di dalam sembahyang. Perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang tidak digalakkan dilakukan di dalam sembahyang. Pada minggu lepas kita telah membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Di minggu ini kita masuk lagi dalam tajuk perkara yang makruh di dalam sembahyang. Umum perkara yang makruh ialah perkara yang bila kita tinggalkan mendapat pahala, bila kita lakukan tidak berdosa. Perkara yang kita lakukan, perkara yang kita tinggalkan itu, perkara makruh ni barang yang kita tinggal, perkara yang kita, benda yang kita tak buat tu. Bila kita tidak buat, kita dapat pahala. Bila kita buat tak berdosa. Maka dia ni lawai pada sunat. Lawai pada sunat. Jadi apa saja perkara yang sunat di dalam sembahyang, sama ada sunat hai'ah ataupun sunat ab'ad, bila kita tak lakukan dalam sembahyang, maka hukumnya makruh lah. Hukumnya adalah makruh. Apa saja perkara yang sunat. Apa saja perkara sunat sepatutnya kita buat tapi kita tak buat, hukumnya makruh. Kalau kita buat boleh pahala, kalau kita tinggal ke tak berdosa. Sebagaimana dalam ta'rif usul fiqh mengatakan, sunat tu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, iaitu perkara yang bila kita lakukan dapat pahala dan kita tinggalkan tidak berdosa. Itu perkara sunat. Makruh pula ma yu'aqabu ala tarkihi wa yuthabu ala fi'lihi. Ma yu'aqabu, tidak berdosa bila kita lawai pada sunat tadilah. Ma yuthabu ala fi'lihi ni dah. Ma yuthabu ala fi'lihi, boleh pahala bila lakukan. Adapun makruh, kalau kita tinggal tu boleh pahala. Jadi pelik-pelik pula dah. Lawai dia maknanya. Gitulah mudah-mudahnya. Comel tu. Pehel tu maknanya. Pehel tu. Hadis yang ke 166. Hadis yang ke 166. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fi salati faqala huwa ikhtilasu yakhtalisuhu syaitanu min salati abdi. Ni ialah hadis berkenaan makruh
Berkenaan perkara yang makruh bila kita tengok duk semaya ni buat perkara ni. Perkara gapo tu tua-tuanya. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kata Sayyidatina Aisyah, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gapo? Tentang perbuatan berpaling. Tengok semaya tu paling. Paling ke kanan dan paling ke kiri. Nah, paling kau tu, paling kau ni, kau atas, kau bawah, depan tu, depan, nah. Iaitu dia tidak melihat tempat sujud. Yang dikehendakinya bila kena semaya ni, bila tengah solat ni kita tengok tempat sujud. Tapi tiba-tiba tengok duk bila dengar imam baca, tengok semaya tu tengok ke dinding, tengok kipas, tengok ke televisyen ni depan ni lah. Akak tengok ke jam, ke apa dah. Itu tanda-tandanya dia ni tidak khusyuk ketika sembahyang. Kalau semaya tu mari mikir ke berapa dah. Betul dia gapo atas tu. Hadis pasal gapo. Tengok dinding, tengok Quran, tengok berapa kutipan hari Jumaat bagus ni. Tengok itulah maknanya. Tu. Lagu mana? Lalu baginda pun bersabda, perbuatan berpaling itu. Paling ke atas ke bawah. Hendaknya tempat sujud. Ke atas ke tengah ke kanan ke kiri. Ialah suatu perbuatan curi. Suatu perbuatan curi. Tengok semaya tu curi-curi lagi, tengok muka lain. Mana dia mencuri lagi, duk fikir muka lain. Duk fikir perkara lain. Duk curi tu maknanya. Duk curi-curi. Sepatutnya dia ketika semaya ni, maka kita kena fokus, kena tumpukan semaya kita tu. Bila kita paling situ sini, bermakna kita telah tidak memberi perhatian ketika semaya tu. Itulah maksudnya Nabi kata suatu perbuatan curi. Satu perbuatan curi. Dan tetap perbuatan curi ni tua-tua ramai sangatlah. Banyak sangat berlaku. Banyak sangat berlaku. Terutamanya ketika semaya sunat. Maksudnya yang nak jadi lalu. Tengok kau tu, tengok kau ni. Tengok orang tu tak semaya sunat. Tengok ni sudah dah semaya sunat. Tengok orang tu cepatnya semaya. Tengok orang tu bergerak banyaknya. Ke mana sah kau duk semaya dia. Macam-macam lah. Kalau masjid ada cermin pula, tengok bila pula. Kalau ada kereta motor lalu, bila pula. Kereta motor lalu, orang lalu, siapa dia lalu. Kalau ada kedai depan pula, tengok pula orang kedai. Kalau semaya kat luar, kalau setengah-setengah masjid tu ada sayap pula. Tak main luar ni. Dapat lega molek. Tengok orang. Baru siapa? Tengok ada semaya, baru siapa? Semaya Jumaat ke? Dia pas keluar lah. Tu. Kalau ada kubur, tengok kubur pula. Tengok motor dia depan tu pula. Aku nyamik kat orang. Itu perbuatan curi. Perbuatan curi yang diambil oleh syaitan daripada sembahyang seseorang hamba Allah untuk mencacat. Mencacat, untuk menjadi cacat semaya dia. Dan juga mengurangkan kesempurnaan sembahyangnya. Maka daripada dalil inilah timbulnya hukum makruh lah, di antaranya timbul hukum makruh. Perbuatan yang tidak membatalkan sembahyang, tetapi perbuatan ini mengurangkan pahala sembahyang, mengurangkan pahala sembahyang, tidak membatalkan sembahyang dia.
Tapi kadang-kadang boleh batal juga. Nah, bagaimana dia batal sendiri? Dia tengok kali, kata ingat apa rakaat, mai, payah, berhenti semaya dia. Batal, dia batal sendiri. Nah, sebenarnya tak batal. Nah, tapi kurang pahala. Nama kau tak ingat apa rakaat tu. Lepas tu mai pula, nyatipu kau syaitan pula. Tiga, tak jadi dah mayamu tu. Tak jadi apa lah tu. 3 kopak kau, 3 kopak, 3 kopak, 3 kopak. Payah berhenti, berhenti dia. Maya pula, koyak pula. Koyak pula. Tak ingat pula 3 kopak, 3 kopak. Saya kata, jadi apa ni? Berhenti pula. Oh, tak bisa semua. Tak sesat semua semaya dia. Sebab apa? Sebabnya tak khusyuk. Sebabnya tak khusyuk dalam sembahyang. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lagi, tuan-tuan, diterangkan lagi dalam hadis yang berikut. Hadis berkenaan perkara yang makruh dalam sembahyang lagi. Hadis yang ke-167. Hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum indad du'ai fis salati ila samai aw la tukhtafanna absaruhum. Hadis sahih rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit semasa berdoa dalam sembahyang. Tengok doa dalam sembahyang, doa berapa? Contohnya doa iftitah. Ataupun ketika berdoa masa duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, itu doa dipanggil tu. Ataupun tengok baca doa kunut, Allahumma hdini. Kerana di zaman Rasulullah tidak bangun seperti kita gini. Tu dia laha masjid, laha tie dengan batal tamah tie tu. Lepas tu dia buka waktu dia letak apa? Pelepah tamah ya. Ni atak dia ni. Di dinding pun tak ada. Jadi bila sembahyang nampak lah gitulah, buka begitu. Jadi orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit semasa berdoa dalam sembahyang hendaklah berhenti daripada melakukannya. Hendaklah berhenti daripada melakukannya. Berhenti apa? Mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa tu. Jangan boleh duk buatnya. Jangan duk buat. Nabi larang, Nabi duk perhati. Ketika duk semaya, tengok ke langit. Tengok duk baca doa. Jika tidak, jika mereka tidak berhenti melakukan, melihat ke langit ketika semaya tu, nescaya penglihatan mereka akan disambar. Maksud apa disambar? Akan dihapuskan. Dihapuskan ni makna buta. Amaran ni. Amaran daripada Rasulullah. Boleh duk tengok ke langitnya ketika semaya tu. Masa ketika berdoa, masa semaya tu ada doa-doa, ada tempat-tempat berdoa tu kan. Tu banyak. Antaranya lagi selepas membaca tahiyat akhir tu, doa juga tu masa tu. Disuruh digalakkan kita berdoa. Kalau kamu masih berkekalan melakukan dengan melihat ke langit tu, nescaya penglihatan mereka akan disambar, dihapuskan. Marahnya Nabi dah. Murka dah tu.
Jadi tuan-tuan, memandang ke atas dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini kesimpulan hadis ni. Kesimpulan dan huraian hadis. Memandang ke atas dan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam sembahyang adalah bertentangan dengan dasar khusyuk. Dengan dasar khusyuk yang menjadi ruh bagi sembahyang itu. Ruh sembahyang. Manusia tak ada ruh. Jasad ada. Ruh tak ada, mati. Tak bernyawa lah maknanya. Tak hidup dah dia. Begitu juga bila orang itu semaya, ada nampak pergerakan semayanya, baca semayanya, tiba-tiba tidak khusyuk dari semaya, bermakna semaya dia tu mati. Sepuluh orang yang mati bila tak ada ruh kan mati orang. Begitu juga semaya yang tidak ada ruh, semaya itu kosong saja-saja, sia-sia. Sia-sia. Sebab tu ada satu pandangan daripada ulama kita mazhab Syafi'i ini, khusyuk dalam semaya ni merupakan salah satu rukun. Tak jumpa rukun dalam semaya tak khusyuk enggak? Kena semaya pula. Tengok duk semaya tak ingat. Tak ingat berapa rakaat. Tengok duk semaya tak khusyuk. Dia ingat kaum lain, berhenti semaya, bukan semaya apa. Kalau duk loh semaya tak sah juga. Tapi pendapat ni lemah lah. Kerana penatlah pendapat ni. Penat kalau nak suruh khusyuk dulu belaka baru sah kan. Tak sah belaka. Sebab payah nak jumpa orang khusyuk betul-betul ni. Payah dah. Tak jumpa lah boleh kata. Sebab tu tak sah semaya. Sebab itulah. Pendapat ini ialah pendapat yang lemah. Mudah-mudahlah dengan kita melakukan semaya sunat, qabliyah dan ba'diyah itu, maka semaya itu akan menampung. Kerana tak khusyuk dalam semaya itu, dengan semaya qabliyah dan ba'diyah, semaya kapit fardu tu, insya-Allah mudah-mudahan Tuhan menampunglah. Tapung baju, kalau baju kat tapung jahit. Begitu juga semaya tapung dengan semaya sunat. Begitu juga mudah-mudahan dengan semaya berjemaah itu juga saling melengkapi di antara ahli jemaah dengan ahli jemaah yang lain. Kerana ada di kalangan ahli jemaah ni ada yang khusyuk, ada yang baca dia comel, ada yang dia betul-betul sungguh-sungguh mayat ikhlas sungguh. Maka dengan semaya berjemaah ni orang lain badi melengkapi lah. Badi backup masing-masing. Dengan insya-Allah lah. Dan kerana itulah disunatkan menumpukan pandangan ke tempat sujud itulah. Sebab tu disunatkan kita tumpukan pandangan. Lepas tu tumpu pandangan tu khusyuk juga. Tu nak lagu mana? Kita dah usaha dah. Kita sudah berusaha nak khusyuk ni. Tengok ke tempat kita sujud. Tapi duk teringat juga mulai. Tak khusyuk juga. Tu serahlah maknanya. Kerana melihat ke tempat sujud itu adalah satu ikhtiar usaha. Satu ikhtiar, satu usaha untuk kita ni boleh khusyuk dalam semaya. Dalam perkara melihat ke tempat sujud ni ada orang tanya, lagu mana kalau orang tu dia tutup mata baru khusyuk. Kena tutup mata. Tutup mata khusyuk. Kalau tengok tempat sujud ingat juga orang lain. Tengoklah maknanya sekiranya dia tutup mata tu jadi khusyuk, maka boleh tutup mata. Kalau tutup mata tak khusyuk, tengok tempat sujud pun tak khusyuk, tak payah tutup mata lah, tengok tempat sujud lah maknanya. Tak kena tutup mata lah dia. Tengok di atas, mana lebih berkualiti dan lebih berhasilnya. Itulah. Kemudian kata pengarang kita lagi, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan sekeras-kerasnya perbuatan yang merosakkan khusyuk itu. Nabi larang sungguh-sungguh sehingga Nabi murka lagu mana? Nescaya penglihatan mereka akan disambar.
Dalam hadis-hadis yang lain pula, banyaklah diterangkan beberapa perkara lagi yang makruh dilakukan dalam sembahyang. Yang mana menurut huraian ulamanya rahimahumullahu taala, perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang itu banyak. Banyak, dia sebut sini 10. Di antaranya ialah yang pertama, menoleh ke kanan dan ke kiri. Hadis ni lah. Menoleh, melihat, berpaling ke kanan dan ke kiri, kecuali ada sebab yang tertentu. Ada sebab tertentu lagu mana? Kita bagi contohlah. Contoh lagu mana? Dia nya duk semaya belakang dinding tu, tak nampak lah. Tu imam ada jemaah lek dalam ni. PKP duduk luar tu lah. Maka dia kena tengok lah. Kalau duduk luar tu, katakanlah ada sayap luar tu, sorang dia. Tengok, tak dengar suara tu imam. Ataupun dengar nak meyakinkan lagi. Kau boleh nak tengok orang rokok kau. Sujud kau, duduk antara dua sujud. Boleh. Ataupun contohnya tu imam sendiri. Tu imam sendiri, dia tu ingat 4 ke 3 rakaat ke 4 rakaat. Sedikit dia 4 rakaat ada contohnya. Dia main 4 3 rasanya. Dia pun bangun, orang pun tegur subhanallah, dia pun paling. Makmum duduk tahiyat akhir. Maknanya rakaat dia bangun tu kelima dah tu. Rakaat kelima dah. Dia pun turun dah. Dia turun. Kalau dia tak turun, dah. Tengok keadaan pula. Dia tak turun apa, dia yakin 4. Dia yakin 4 rakaat. Tak apa tu, 4 rakaat. Tu. Ini lagu ni dia prinsip dia ni. Orang berprinsip kuat ni. Dia kata dia waktu. Ya. Dia kalau kita naik tu. Ya. Kita yakin lah. Yakin dah 5. Kita yakin 5. Kita yakin 5 tak boleh. Orang tegur, kita yakin 4 kita bangun tu. Kita yakin baru 4 rakaat sebab kita bangun ke? Apabila kita bangun tu, saja dah. Apa kita turun sebab kita duduk. Memang kata dia sendiri tu. Berkenaan nak turun tu, tengok pula. Dia ni tahiyat awal ke tahiyat akhir? Kalau dia tu tahiyat awal, kalau dia berada tahiyat awal, tapi dia tidak tahiyat awal, dia ingat ke rakaat ketiga ke pertama baru. Rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian dia pun tahiyat awal rakaat kedua tu. Sepatutnya tahiyat awal. Sepatutnya dia tahiyat awal tapi dia bangun. Dia tak ingat nak tahiyat awal. Dia bangun tak ada siapa pertengahan bangun dia tu lah. Okey pun dia pun ingat masa tu. Maka dia boleh turun lah. Tetapi sekira dia rapat siapa ke atas dah, dia tak boleh turun dah. Kerana tidak boleh perkara sunat. Tahiyat awal tu sunat. Bangun tu rukun. Bila tahiyat sunat dengan rukun, menir rukun. Kalau kita nak apa? Di antara kita nak awak pilih lah. Nak ambil sunat ke nak ambil rukun? Kena ambil rukun tu. Kemudian masalah tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni rukun. Tahiyat akhir ni rukun. Dia pun tak ingat nak tahiyat akhir, dia ingat kau rakaat ke-4 baru. Dia ingat kau rakaat ke-3 baru, rakaat ke-4. Dia ingat dia tu rakaat ke-3, sedangkan dia rakaat ke-4 dah. Makmum ingat belakalah bahawa makmum ni berada rakaat ke-4 dah. Imam nak dia duk rasa rakaat ke-3. Dia pun bangunlah. Bila dia bangun,
Dia pun tahu bahawa dia tu salah. Dia wajib turun. Tak kira duduk tengah ke, atas patah ke. Tengok duduk baca dah ke. Lepas tu baru teringat. Orang tegur subhanallah, subhanallah, dia tak dengar. Tengok ni dia tak pun dengar mana. Telinga tak dengar mana. Jadi bila orang terlupa dari semaya, maka sunat dia sujud sahwi. Sunat dia sujud sahwi. Bila dia terlupa dalam semaya tu. Bila timih dah sabar dah, lepas tu dia tahu dia tu rakaat kelima, dia meneruskan juga semaya, batal pula semaya dia nya. Sebab dia ni orang yang termasuk dalam kategori orang yang sengaja menambahkan rukun tu dah. Menambahkan rukun semaya lah dia nya. Tu. Kecuali dia terlupa lah. Apa ya sore dia terlupa. Terlupa sudah bagi salat baru tengok 5 rakaat tadi. Tak batal semaya dia. Sudah dah. Sujud sahwi lah. Dah. Belum salat dia teringat dah 5 rakaat dah. 5 rakaat dia. Maka sunat dia sujud sahwi. Macam tu. Yang kedua, memandang ke langit. Makruh juga. Sebagaimana hadis yang ke-167. Yang ketiga, berdiri atas sebelah kaki atau merapatkan kaki. Nak tiga orang puai rapat kaki, orang lelaki nak rapat kaki retik dia. Makruh. Ataupun berdiri atas sebelah kaki. Tu. Kecuali lenguh baca panjang sangat. Imam Abu Hanifah dia baca panjang sungguh lenguh. Berdiri sebelah kaki dia. Baca panjang dia ingat Quran. Dia semaya malam baca tu panjang lenguh, akakkan sebelah kaki. Lenguh. Lepas tu lenguh kaki kanan. Letak kaki kiri, akak kaki kanan pula. Ini saja-saja makruh. Saja-saja makruh. Yang keempat, mengerjakan sembahyang dalam masa makanan yang diingini sedang terhidang. Ini biasa berlaku di bulan puasa. Tu. Berlaku di bulan puasa. Ada setengah takimeh tu, dia suruh makan kuih dulu, minum air dulu. Minum air dulu, kita makan pani. Makmum ni pula pesing dia nya makan buka puasa masjid ke. Makmum ni biasa bila bel tak makan lalu lah. Pakai sudah lalu. Kalau sudah lalu pun 10 minit makan. Ni bel tu 5 minit dah. Kalau bel naik panjang tu bagi bel tu 5 minit dah. Bel tu lama dah. Lepas tu makan kuih pun lama juga. Makan kuih lama juga. Makan kuih minum air, makan kuih macam-macam kuih pula ada. Makan masuk juga lagu tu super ya. Makan kuih pun. Kecuali kalau Mesir tu nak buka puasa, dia sedia buah kurma. Ambil buah kurma tu masuk dalam masjid. Best. Orang Arab tu ya best. Best tu makan kurma. Lepas makan kurma tu kayak pekomak lalu. Mayah lalu dia. Tak apa lagu tu. Macam tak kita ni makan kuih dulu, minum air dulu. Kuih macam-macam pula. Kurma ke apa macam apa maknanya. Makan masa juga. Nunggu bel tu lama dah kan. Dia kan bila bel tu boleh makan lalu dah. Boleh makan dari 10 minit sudah makan nasi siap belakang. Kuih ke apa. Waktu kalau 5 minit lepas pada bel tu kan komak pula. Komak maya. Tak ada masalah, makruh dah. Tu. Kadang-kadang tu email ni dia pesen dia dah lagu tu dia mesti tak boleh makan nasi. Dia kena makan kuih. Jadi hari Jumaat kena turut dia juga. Kena turut tu email lagu tu. Dekat tu email tu dia kena tanya hari Jumaat lagu mana. Kita ni bila pesen kita nak buka puasa ni kan. Tanyalah hari Jumaat. Ahli mesyuarat. Kita nak makan nasi selalu ke nak makan kuih dulu. Tu bila ngundi kata kita makan nasi sudah lalu lah. Bila sudah makan nasi, sudah semaya boleh kelik lalu dah. Boleh kelik nak mandi ke nak gapo-gapo kat mari nak mai tarawih pula kata.
ni dah makan kuih, pas makan kuih kak, sudah semaya ambil nasi buku klik rumah. Nah, tak jadi buka puasa berjemaah dah tu jadinya. Nah, tu jadi berjemaah dah. Tapi kalau kau hidayah pun jadi makan masa dah juga. Nah, tu. Nah, tu yang keempat. Yang kelima pula membaca dengan nyaring pada tempat bacaan perlahan dan sebagainya. Membaca dengan nyaring pada tempat bacaan perlahan. Ni bagi makmum lah. Dia baca derah, bunyi mengganggu orang lain, mengganggu jiran jemaah sebelah dia tu. Derah sangat. Wajibnya didengar di telinga kita saja, supaya bisiklah kita bisik dengan sayang kita. Supaya gitulah dia dengar kita sebut. Lagu itulah bacaannya. Yang keenam, menahan diri daripada buang air besar atau air kecil. Saya kais maya kata. Magebe. Nak kecing segera, nak kecing nak beroknya. Sudah maya apa kita kecing berok. Jadi tengah duk semaya tu duk mai doa gitu. Doa nak kecing, doa nak kecing, doa nak berok. Makruh. Sudah tak apalah. Sudah sudah apa tu kat mari semaya jadi makmum muafiq kau masbuk kau tak apa dah. Daripada kita duk using nama ketum kau. Takutnya kecing kau. Doa gitu. Yang ketujuh, merapatkan kedua siku kepada kedua rusuk. Gini. Kalau dia rokok ni begitu. Ataupun sujud. Ni, rapat gitu. Tu. Dan merapatkan perut kepada kedua paha dalam sujud. Ketika sujud dia merapatkan perut kepada paha ni. Rapatlah sepengah orang puai. Orang puai lagu tu je kena rapat begitu. Buka. Orang lelaki kena buka. Orang lelaki kena buka. Orang perempuan kena tutup, kena rapat. Rapat. Pohon rapat. Yang sujud dekat. Yang sujud bila dekat tu memang rapat selalu dah. Kalau sujud jauh memang tak rapat lah. Bila jauh tak rapat lah. Dekat rapat selalu. Jadi tiru sepuluh orang puai. Orang puai sunat. Orang lelaki makruh. Buat lagu tu. Perbuatan yang demikian makruh bagi kaum lelaki, kecuali kaum perempuan, sunat bagi perempuan. Kemudian seterusnya yang ke-8, mendongak atau sebaliknya menundukkan kepala dengan berlebihan dalam rokok. Rokok dia tidak berapak molek. Dia tidak jadi ginilah maknanya. Ni kita kata ular. Ni kaki pohon ni, pinggir di sini. Ni belakang. Belakang lagu itulah. Kecuali orang sakit, tak apa dah, sebab sakit dimaafkan, maka dia buat kat sikit-sikit. Ataupun dia lebih gitu pula. Makruh juga. Ya. Kalau tak papai kan, maknanya sama betul papai ni. Tu. Yang ke-9, meninggalkan bacaan surah dalam rakaat yang pertama bagi sembahyang yang senyap, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang sunat. Dia tak baca surah lepas tu ataupun tak baca ayat lepas tu, dia baca Fatihah saja dia. Baca Fatihah waladdallin. Amin, rukuk dia. Makruh lah. Adapun bagi semaya berimam berjemaah, maka disunatkan dia mendengar bacaan imam. Dia baca dia dengar. Makruh lah kalau dia bacanya. Kan disunatkan mendengar. Semaya hak derah, semaya maghrib, isyak, subuh tu.
meninggalkan bacaan surah dalam rakaat yang pertama dan juga pada rakaat yang kedua. Lagi meninggalkan ucapan takbir intiqalat. Gapo takbir intiqalat? Takbir berpindah rukun daripada qiyam macam Fatihah gapo semua tu nak rukuk. Sunat dia menyebut Allahu Akbar. Tu panggil takbir intiqalat. Dan juga mengangkat tangan. Mengangkat kedua belah tangan bila nak rukuk. Kemudian bila nak iktidal, sami Allahu liman hamidah. Tu. Dan ketika bangkit daripada tahiyat awal ke rakaat yang ketiga. Tu. Akak tangan tu lah, takbir intiqalat tu sunat belaka tu. Akak tangan. Akak tangan. Tu disebut pada pelajaran lalu. Dan meninggalkan bacaan dalam rukuk. Senyap dia. Allahu Akbar. Tak baca gapo. Tak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tak baca dah. Senyap gitu. Makruh. Kerana membaca itu sunat. Baca tu sunat. Begitu juga meninggalkan bacaan ketika sujud. Ketika sujud pun tak baca juga dia. Tak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan ketika duduk antara dua sujud tak baca rabbighfirli warhamni sampai habis, tak baca. Makruh. Maya dia ni dah kena ingat. Kena ingat rukun qauli ni. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram yang pertama. Mula tu. Kemudian membaca al-Fatihah setiap rakaat. Kemudian seterusnya membaca tahiyat akhir. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat membaca selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Yang kelima salam. Yang pertama assalamualaikum. Tu wajibnya. Orang itu sunat belaka. Tolak tu sunat. Doa iftitahnya. Sebut aminnya. Baca surahnya. Takbir intiqalatnya, mengangkat tangannya, sunat belaka tu. Tu pada bahagian pula sunat hayah, sunat abad tu pula. Yang ke-10 meninggalkan doa dalam tahiyat akhir. Mana? Selepas innaka hamidum majid tu sunat kita baca doa lah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Sebagaimana riwayat hadis Nabi membaca berbagai jugalah. Tidak kata hipung, kalau hipung tu panjang. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ayul mas'alah ma syi'ta. Apa saja permintaan yang kamu mahukan, yang kamu kehendaki. Doalah. Itulah 10 perkara yang makruh dilakukan di dalam sembahyang. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Terima kasih di atas segala perhatian dan mohon maaf di atas segala kekurangan yang baik dari Allah, yang lemah daripada diri hamba sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووسع رزاقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.